My Suara FM. My Suara FM Citra Generasi Informatif. Okeylah, seperti yang saya janjikan dengan anda, tetamu kita pada petang ini seorang lelaki wakil daripada Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, iaitu saudara Adib Anas. Selalu dia datang ke konti, dia tak bersuara, tapi kali ni dia datang sebagai panel. Selalu dia buat orang je. Hai, Adib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali terima kasih kepada Adib kerana sudi untuk jadi panel kita pada hari ini untuk membawakan topik industri perfilman tanah air. Okey, saya bacakan sedikit profil Adib di mana Adib merupakan ketua penerangan GPMS. Dah berapa lama Adib dengan GPMS? Dengan GPMS dari tahun 2001. 2001 habis-habis sekolah menengah kita masuk situ terus Ya, saya bermula di cawangan khas GPMS di College Islam Antarabangsa. Kemudian cawangan GPMS di Wangsa Maju. Dan sekarang di Pulau Pinang, cawangan GPMS cawangan penanti dan juga Negeri Pulau Pinang lah. Kira aktif jugalah Adib sebagai aktivis GPMS. Okey, juga berkelulusan ijazah sarjana muda teknologi kreatif, pengkhususan penerbitan dan pengarahan filem. Dan Adib juga merupakan pernah berkhidmat sebagai penolong penerbit dan juga pengurus produksi bermula pada tahun 2004 sehingga tahun 2008 Yeah. Dan dan sekarang membuat penerbitan dan pengarahan filem dalam public service Announcement ataupun pesanan khidmat masyarakat. Ya, itu sebenarnya memang Adib berkiat aktif juga dalam bidang produksi ni kan? Ya. Yang kata dah jiwa dah sepati. Okey Adib, selepas ni saya akan tanyakan soalan-soalan tentang isu kita pada hari ini, iaitu tentang industri perfilman tanah air. Tapi sebelum tu kita berehat dulu, kita makan angin dulu. Makan angin je tau. Okey. Di My Suara FM, Citra Generasi Informatif. My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Okeylah, masuklah soalan exam ni. Nervous tak? Okey, Adib, soalan yang pertama yang saya nak tanyakan tentang perkembangan sejarah filem tanah air kita. Mungkin Adib boleh kongsikan sedikit dengan pendengar-pendengar kita. Kadang-kadang mereka ni suka jadi komen tapi mereka tak tahu perkembangan. Jadi mungkin Adib boleh kongsikan dengan dari segi sejarah kegemilangan industri perfilman tanah air bermula sejak 1933. 1933 1933 hingga 1949. Itu yang dinyatakan oleh Mustafa A.R. dan juga Wahbah lah, di dalam buku sejarah filem Melayu. Dan kemudiannya bergiat lebih agresif pada tahun antara 50-an sehingga 60-an, iaitu yang mana pada ketika itu produksi yang dimonopoli oleh Shaw Brothers yang berpusat di Singapura. Pada waktu itu Singapura masih lagi dalam orang kata kepulauan tanah Melayu ataupun Malaya lah yang disebut pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga dia ada dua studio lah, dua studio yang paling aktif, iaitu studio Jalan Ampas yang dimonopoli sekali lagi oleh Shaw Brothers, yang dinamakan studio KT Chris dan juga Shaw Brothers. Okey. Jadi dari situlah bermulanya sejarah perfilman tanah air kan. Okey, jadi kan bila bercakap tentang sejarah filem ni, kita bila kita cakap tentang isu perfilman ni, tentu kita nak lihat perkembangan sebab bila kita dah tahu daripada tahun 33 dah, sekarang dah tahun 2016. Apa pandangan Adib tentang perkembangan? Okey, pertama sekali saya nak sentuh tentang orang kata term filem itu sendirilah. Okey, kalau kata mengikut fahaman kita, filem ni dia adalah terjemahan daripada skrip kepada visual, yang mana elemen itu menjadi bahan komunikasi lah antara pengarah dan juga audiens. Dan kalau kata kita menurut seorang lagi sarjana filem, iaitu Ron Johnson pada 1986, katanya filem adalah pergerakan image yang dipancarkan ke atas layar dengan penggunaan projektor. Tapi saya pernah interview Profesor Dr. Hatta Zakkan. Dia kata filem ni adalah generic term,
yang telah diguna pakai, sama ada filem itu dibuat untuk pawagam ataupun sinema, dan satu lagi television pun boleh guna pakai. Sebab tu kita ada filem untuk pawagam dan juga filem untuk television. Sebab tu macam telemovie dan sebagainya, kita boleh klasifikasi sebagai filem juga tu, dengan durasi yang agak panjang. Dan seterusnya, filem ini juga terbahagi kepada 3 lah, iaitu filem arus perdana, filem dokumentari dan juga filem animasi. Dan melihat perkembangan terkini setakat ini, yang saya dah buat research, lambakan filem-filem komersial ataupun feature filem dalam pasaran pada 2015, sebanyak 80 buah filem yang telah diterbitkan di Malaysia, dan ini adalah satu perkembangan yang sangat membanggakan dari segi kualiti. Okey, 80 buah filem ni daripada tahun? Okey, 80 buah filem ini hanya pada tahun 2015. 2015 tahun lepas lah. Ini termasuk filem-filem Melayu, filem-filem Mandarin dan juga filem Tamil. Bila kita merujuk kepada filem Mandarin dan filem Tamil ni, ini bukan yang daripada luar negara. Ini yang memang dibikin oleh orang Malaysia lah. Ya. Dan itu adalah satu perkembangan yang agak sihat, di mana sebelum ni bukan kita tak ada filem Mandarin ataupun filem Tamil di Malaysia. Kita ada, tapi mungkin belum cukup popular. Tapi akhir-akhir ini dilihat sambutan terhadap filem Mandarin pun dah cukup membanggakan. Sebab apa? Ada salah sebuah filem tu, tajuk dia My Papa Rich. My Papa Rich. Filem Mandarin yang mencatat jumlah 3 juta. 3 juta penonton. Kutipan di pawagam. Itu pada tahun lepas lah. Dan melihat dari segi kuantiti filem bertambah. Dan sehingga macam 2016 daripada Januari hari itu sehinggalah sekarang Mei, ada 20 filem yang telah ditayangkan di pawagam, dan 20 filem ini termasuklah filem-filem Melayu, filem Mandarin dan juga filem Tamil. Yalah, dalam tempoh 5 bulan ni kau kata 20 filem, agak banyak. Yang mana sebelum ini kalau kata daripada 2001 sehingga 2010, kita boleh tengok lah, mungkin dalam setahun tu kita ada 9 filem, 10 filem, dan paling banyak pun mungkin dalam 19 dalam setahun. 2015 dah 80. Jadi perkembangan tu agak sihat dan agak baik lah untuk industri. Cuma yang agak saya kesalkan apabila kita melihat dari segi jumlah kutipan apabila sebuah filem itu ditayangkan di pawagam, macam tahun lepas 2015, apabila ditayangkan di pawagam, jumlah kuantiti filem tu 80 filem yang ditayangkan di pawagam, tapi hanya 9 buah filem yang mencatat kutipan selepas tayangan 1 juta ke atas. Pada pandangan adik, kenapa isu begini boleh terjadi? Berkenaan dengan isu, is very subjective. Sometimes kita tak dapat, sebab apa, di Malaysia dia belum jadi orang kata menonton filem bukan lagi bukan satu bukan budaya kita. Mungkin kita menonton filem ini, kalau kata nak kata budaya pun mungkin sewaktu cuti sekolah, kemudian perayaan yang mengundang ramai orang menonton filem. Dan apabila melihat kepada perkara ini, kita tak boleh menyalahkan audiens juga. Sebab ialah sebagai seorang karyawan, we should know apa yang audiens nak daripada kita. Dan seperti yang tahun ini, kalau kata kita melihat filem Ola Bola, which is kalau kata kita nak tengok dari segi genre filem tu, dia hanya drama biasa, tetapi mungkin elemen bola sepak yang menjadi kegemaran orang kata rakyat Malaysia ni. Dan kalau kata melihat dari segi faktor pelakon pun, pelakon-pelakon yang tidak dikenali, banyak muka-muka baru kan. Ada yang saya dengar komen, ada yang pelakon kaku dan sebagainya, but the message deliver to the audience. Dan saya melihat bahawa mungkin kita sebagai penonton di Malaysia amat dahagakan satu filem yang
tak perlu orang kata dengan CGI dan sebagainya, tetapi elemen cerita atau konsep cerita tu ataupun cerita tu sendiri yang orang kata dekat dengan hati penonton. Kan macam saya pun mungkin boleh tanya Arin kan, kalau kata sebagai penonton kan apa yang Arin nak? Tentulah perjalanan cerita tu. Saya tak kisah sangat tentang dia punya grafik dan sebagainya, tapi adalah penceritaan tu sendiri. Okey, kalau kata dalam penceritaan tu kan. Siapa tahu? Kan. Kalau kata dalam penceritaan tu, yelah, saya pun kena tahu juga kan. Kalau kata dalam penceritaan tu, apa penceritaan yang macam mana yang kita nak? Kalau saya reality kepada kehidupan. Saya tak nak cerita yang terlalu yang indah khabar daripada rupa lah. Sebenarnya lebih suka kepada reality yang ada sekarang. Mungkin okey, macam komen daripada Arin ni mungkin salah satu yang kita kata okey, salah satu kelompok audiens lah yang suka cerita-cerita reality, tapi majoritinya kita belum tahu sebenarnya mereka ini menjurus ke arah apa. Dan kalau kata melihat perkembangan daripada 2002, seawal 2002 sehingga 2005, dalam masa 3 tahun tu, kalau kata Erin perasan lah kan, dan juga pendengar-pendengar, banyak filem-filem yang diterbitkan menjurus ke arah filem-filem komedi. Ya, dan betul. itu telah jadi satu musim. Dan pada waktu itu juga orang kata audiens ni dia dah ada macam pilihan yang amat banyak. Pada waktu itu kita ada Profesor Madya Irazat Mohaidin. Kemudian kita ada daripada Aziz M. Osman. Kemudian kita ada seorang lagi yang filem Man Laksa siapa? Ni Mamat Khalid. Dan kemudian Avlin Shauki dan sebagainya. Bila kita melihat pada waktu itu pengarah yang berbeza dengan cerita komedi yang berbeza. Jadi pada waktu itu kalau kata kita tengok siapa yang buat filem komedi makes money. Pada waktu itulah. Dan sekarang ini kalau kita buat komedi, saya tak rasa jumlah kutipan itu boleh mencapai satu tahap yang membanggakan. Sebab apa, melihat saya kutip untuk tahun 2015 dan juga tahun 2016 yang terkini lah, orang kata yang terkini dalam 1 tahun setengah ni, dari segi genre filem ataupun jenis filem yang diterbitkan, kita tak dapat satu trend. Sebab apa, kalau kata melihat pada tahun 2015 ada 9 buah filem yang mencatat kutipan 1 juta ke atas. Dan kalau melihat dari segi filem-filem yang diterbitkan tu, genre ni adalah horror ataupun seram, kemudian komedi drama, komedi, action komedi, romance, kan? Jadi orang kata bercampur lah dari segi genre itu, tidak ada yang spesifik. Dan yang paling orang kata kutipan yang membanggakan Police Evo, kan? Mungkin saya tonton juga Police Evo. Mungkin dari segi making, wow, superb dari segi teknologi. It's there. Dan orang kata aksi yang dibuat itu yang orang kata kita nampak seolah-olah macam Hollywood. Real. Mungkin itu yang penonton kita nak. Sebab Police Evo mencatat 17.5 juta kutipan selepas tayangan. Dan pada tahun ini pula kita tengok Ola Bola. Kan? Ola Bola mencatat 15 juta, 15.8 juta. Itu Ola Bola. Kemudian Munafik yang terkini kan, 17 juta. Kemudian animasi Bobo Boy, 15.7 juta. Kan? Jadi ini adalah satu perkembangan yang agak menarik dalam industri kita. Tetapi itulah, kalau kata dengan 20 filem pada tahun 2016 setakat Mei, dan 80 filem yang ditayangkan sepanjang 2015, dari segi kualiti tu macam mana? Hanya filem-filem ini sahaja yang orang kata, yang kita kata boleh survive, yang boleh hidup di dalam industri. Tetapi bagaimana dengan penerbit-penerbit lain? Kan? Cuma orang kata yang perkembangan terkini yang mungkin saya rasa
kita mencapai satu tahap yang amat baik apabila filem-filem itu dah pelbagai. Kita bukan saja kalau kata sebut filem, bila kita sebut filem ni bukan setakat filem Melayu saja. Sekarang kita dah ada filem Mandarin, kita ada filem Tamil, dan satu lagi penerbitan filem-filem indie oleh pengarah-pengarah muda, which is very good for the industry. Cuma quality. Okay, adik, bagi adik cakap tak so. Okay, kita lihat dulu dan selepas ni lagi kita akan sambung. Saya ada soalan nak tanyakan kepada adik selepas ni tentang, tadi ada bercakap tentang cerita komedi dan sebagainya, yang mana mungkin nanti kita boleh selitkan sikit soalan ni. Adakah penerbit filem ni hanya sekadar mengejar audiens ataupun mereka lebih kepada karya itu sendiri? Selepas ni FM Citra Generasi Informatif. Okey, tadi sebenarnya saya ada soalan yang nak tanyakan kepada saudara Adib, kerana Adib ada cakap tadi tentang perfilman kita yang tahun ni banyak cerita, masyarakat suka genre-genre komedi, suka genre seram dan sebagainya. Tetapi apa yang kita nampak lah dalam penerbitan filem ni, kebanyakan penerbit filem mereka lebih fokus kepada audiens, kepada keuntungan. Okey, tanpa kalau kita buat perbandingan dengan contohnya negara jiran kita, yang mana filem diorang mempunyai falsafah-falsafah yang tertentu yang mana kita boleh ingat dalam kepala dan kita ingin nak menonton lagi. Tetapi apabila filem di negara kita, dia lebih hanya habis di situ saja. Dia sekadar untuk dia letakkan pelakon-pelakon yang ada nama dan sedikit thriller yang menunjukkan seolah-olah kadang-kadang indah kabar daripada rupa lah. Okay, adik boleh berikan pandangan. Berkenaan dengan perkara ini, pada saya the audience ataupun pendengar-pendengar ataupun peminat-peminat filem kena faham satu perkara juga. Filem ni dia boleh dilihat dari segi pelbagai sudut. Kalau seperti yang Erin sebut tadi, mungkin penerbitan filem ni hanya menjurus kepada kutipan. Saya tak salahkan kepada pihak produksi ataupun pengarah dalam perkara ini. Sebabnya pada saya kutipan itu adalah perlu. Kalau tanya saya kenapa saya ingin jadi penerbit filem ataupun pengarah filem, saya nak jadi jutawan. Kan? Kalau tanya saya, because filem ni is a product. Okay, dia adalah satu produk yang untuk kita jual. Dan filem ini salah satu orang kata produk bahan dagangan ataupun perniagaan. Jadi I want to make money. Kan? Jadi saya nak, kalau satu produk yang saya dah invest about millions ringgit untuk orang kata apa, persiapan dari segi pre-production sampailah sewaktu hari tayangan, of course saya nak pulangan tu balik. Orang kata bukan setakat pulang modal, tetapi keuntungan daripada filem yang ditayangkan tu, yang diterbitkan tu. Jadi kita melihat jugalah, memang kalau kata di Malaysia kan, saya tak nafikan bahawa banyak penerbit dan juga pengarah lebih menjurus kepada filem itu sebagai perniagaan. Dan kalau kata kita tanya kepada penerbit ataupun kepada pengarah, kita kata filem ni tak berseni, but they have an answer untuk perkara tu. Kan? Jadi dia akan kata kita terbit filem is a art. Dia akan kata filem itu seni. Betul. Kan? Cuma bila dah masuk ke dalam orang kata apa, sektor komersial dan sebagainya, mungkin kita akan memandang bahawa mereka hanya memikirkan soal kutipan, berapa untung. But dari segi perniagaan filem, benda tu sangat-sangat perlu. Dan sebagai contoh, kita melihat filem-filem yang dibuat semata-mata untuk seni, yang mempunyai nilai-nilai estetika hambui. Yang kita kata filem ni filem arts, ada falsafah dan sebagainya. Kita lihat balik macam mana kutipan, how to survive. Kalau kata memang filem-filem itu perlu untuk tujuan mendidik masyarakat, tetapi kalau kata terlampau banyak sangat yang membuat filem-filem yang sebegitu, saya tak rasa kalau kata di Malaysia ni pengarah kita ataupun penerbit kita yang terutamanya dapat survive untuk for the next film. Sebab dia mesti, bila dari segi kutipan tu, barulah dia boleh buat satu rotation ataupun satu pusingan modal untuk menerbitkan filem-filem yang lain. Dan kalau di Malaysia, bila kita melihat kepada penerbitan filem, biasanya satu ataupun dua individu sahaja yang invest untuk sesebuah filem. Contoh kalau kata kita tengok biasanya scope production
collaborate with Primeworks Studios. Kan, itu orang kata dua syarikat gergasi lah, dalam syarikat produksi gergasi dalam penerbitan filem. Kan, jadi kita nampak dua entiti itu sahaja. Tapi kalau kata di Hollywood, kan, sebab apa saya sebut Hollywood ni, orang kita ni bila dia sikit-sikit dia kata oh filem Hollywood hebat dan sebagainya. Tetapi di Hollywood yang invest untuk sesebuah filem bukan syarikat. Malahan terdapat beberapa individu jutawan dari biasanya daripada Abu Dhabi, Dubai, yang mereka invest untuk sesebuah filem, dan dia orang invest tu pula bukannya sikit. Kan, kalau kata kita di Malaysia, kita kata kos penerbitan sebuah filem dalam 1 juta ataupun 1.5 juta, kita kata wow, ini dah sangat tinggi. Tetapi di sana berpuluh juta. Sebab apa? Mereka dah tahu bahawa apabila filem itu ditayangkan, dia boleh make money. Kan, contohlah kalau kata di Malaysia, saya kadang-kadang kurang orang kata kurang bersetuju dengan sesetengah pendapat yang menyatakan bahawa filem kita tidak berkualiti ataupun karyawan kita tak bagus dan sebagainya. Saya tak bersetuju. Pada saya, karyawan kita di Malaysia hebat. Cuma kekangan kita dari segi bajet. Let's say lah, kalau saya kata okay, bagi saya 20 juta. Okay, contoh saya minta pada Finas 20 juta. Dapat saja 20 juta itu, adakah saya boleh dapat collection dalam 40 juta? Kalau boleh, saya pun nak. Tapi saya sendiri tak tahulah, mungkin saya sendiri pun belum berkeyakinan lah dalam perkara ni kan. Kalau kata 20 juta kita dapat collection balik dan 30 juta ataupun 40 juta. Di Malaysia belum lagi terjadi. Tetapi kalau kata di Hollywood ataupun di negara-negara seperti Australia dan sebagainya, apabila mereka invest untuk sesebuah filem, they make money. Tapi di sini tidak. Jadi itu yang saya rasa ketakutan kepada penerbit filem ataupun syarikat-syarikat filem. Okay, Adib, bila bercakap tentang kalau Hollywood buat filem, ada orang sanggup invest sampai berpuluh-puluh juta kan. Tetapi di Malaysia ia macam sesuatu yang agak berisiko bagi penerbit filem. Sangat berisiko tinggi di Malaysia. Kan. Okay, jadi agaknya mungkinlah kita perlu buat sesuatu kepada penonton untuk tukar mindset penonton bahawa filem Malaysia ni sebenarnya adalah satu filem yang berkualiti. Bagaimana caranya kalau Adib sendiri sebagai orang filem lah? Okey, macam saya cakap di awal tadi lah, di Malaysia menonton filem bukan belum lagi boleh disebut sebagai budaya menonton filem. Tapi ada di setengah mereka kata tengok rasa macam rugi tengok filem Malaysia, baik tengok filem orang putih. Ada je sebenarnya. Ramai yang sebut yang macam tu kan. Ramai yang sebut macam tu. Kadang-kadang macam saya yang belajar dalam ilmu perfilman dan sebagainya, kadang-kadang banyak juga cerita-cerita Hollywood yang bila saya tengok lah, yang saya kata, there is a fake dalam filem ini, tapi orang kita kata hebat. Tapi dari segi making, saya kata, no. Kan, ada something wrong dari segi editing dan sebagainya. Tapi mungkin penonton kita dia, orang kata, obsessed dengan kagum dengan teknologi. Bukan, dengan cerita-cerita daripada orang kata especially from Hollywood, dia banyak membuai perasaan penonton. Kadang-kadang kita nak tengok satu benda yang tak logik tapi logik. For example, superhero. Kan, kalau kata keluar Superman, Batman, berapa ramai yang pergi tengok. Kan, kita nak tengok benda-benda yang macam tu. Tapi kalau di Malaysia, contoh macam Cicak Man, kan, which is pada saya a good trial oleh KRU. Tapi pada waktu itu, pada waktu Cicak Man dibuat, berapa ramai yang hentam filem kita sendiri. Kan, nampak fake sana sini, fake sana sini. Kalau tengok Spider-Man pun ada fake sana sini. Cuma orang kata penonton kita, orang kata dari segi mentality dia dah set, Hollywood is the greatest dalam membuat dalam pembikinan filem dan sebagainya. Dan dalam perkara ini juga saya tak salahkan audience. Sebabnya ialah tugas untuk menarik minat penonton untuk menonton adalah daripada syarikat filem lah. Kan, the marketing itself. Kadang-kadang bila kita dah tengok trailer pun, kita dah kata wow, aku nak pergi tengok filem ni. Kalau kata trailer itu tidak menusuk ke dalam hati penonton sewaktu promosi, macam mana orang nak pergi tengok? Dan macam saya kata last year, tahun 2015, 80 buah filem
Bila saya go through satu-satu nama filem tersebut, saya sendiri pun terfikir, banyaknya filem bila masa filem ni keluar, apa nama ni, siapa pengarah, tak perasan. Jadi kalau kata di Malaysia ni, kita di-conquer ataupun penerbitan filem ni di-conquer oleh syarikat-syarikat gergasi. Sebagai contoh, Scope Production, MIG Production, kemudian kita ada Astro Shaw, kemudian kita ada Primeworks Studio. Ini antara empat syarikat filem gergasi di Malaysia. Tapi kalau kata yang belum lagi sampai satu tahap yang perlu dibanggakan, macam mana orang, ialah kadang-kadang kita pun tunggu macam KRU. KRU pun sedang membina nama, kan, tetapi nak sampai tahap yang orang ingat, oh filem ni KRU buat, filem ni Scope Production buat. So kita kena mengambil segala teknik lah, apa yang Scope pakai, apa yang MIG pakai, apa yang Astro pakai dan sebagainya. Kemudian kita kena come up dengan kita punya own teori ataupun cara pemasaran sesebuah filem. Okey, kita berehat dulu. Selepas ni saya akan tanyakan pada Adib tentang mungkin ada bantuan-bantuan daripada kerajaan untuk membantu industri perfilman tanah air ni. Jadi kita berehat dulu. Hai, Suara FM Citra Generasi Informatif masih lagi bertemankan saya Arin dan juga panel saya hari ini Saudara Adib Anas yang kita sebenarnya sedang membicarakan tentang topik isu perfilman tanah air. Baik Adib, soalan seterusnya, mungkin Adib merasakan mengapa penonton-penonton kita ni susah nak ke pawagam. Okey, baik. Satunya sekarang dah tahun 2016. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi semakin pesat. Saya tak nafikan lah. Sebab tu saya kata audience kita bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia lah. Mungkin menghadapi perkara yang sama. Jika dulu kita tak ada internet. Okay, dulu kita tak ada internet. Kemudian kalau kata filem tu keluar saja di orang kata di pawagam ataupun di sinema, kita tenanti-nanti dan kita nak pergi tengok. Yang tu yang pertama. Yang kedua, bagi yang orang kata yang tidak berkemampuan, kita menunggu agak lama untuk tunggu, biasanya hari raya lah, kan, filem-filem akan muncul di televisyen. Okey. Dan itu dulu. Dan sekarang ni pula kita menghadapi masalah orang kata bila kita ada special network internet yang sangat orang kata itu yang menjadi pilihan utama. Dan pada saya lah, kebarangkalian kenapa the audience tu dia tak pergi menonton di pawagam adalah disebabkan sekarang ni dia mudah dapat perkara-perkara ni di website yang tertentu. Kemudian dia download. Kan? Sekarang ni yang download tu dulu mungkin dari segi kualiti tu tak ada. Okey, tapi sekarang ini kualiti tu ialah ada sampai yang HD pun kita boleh download kan. Dan kita boleh tengok kadang-kadang sama sikit lah katanya. Cuma orang kata pada waktu sekarang ni kita dah ada options, a few website yang orang kata yang telah memuat naik filem-filem ini ke lama-lama web yang berkaitan dan mereka rasa tak perlu menonton dan kita just download tengok di rumah. Dan yang kedua pula, bagi yang mungkin kalau kata dalam tahun 2001, seawal tahun 2001 tahun 2001 mungkin disebabkan VCD, kemudian DVD, pita video, kan. Pita video tu 2001 tu dah hampir-hampir dah nak pupus dah, kan. Tapi ini antara medium-medium yang orang kata audience cari selain menonton di pawagam. Dan yang paling latest kalau kata kita sedar lah kan, ada sebuah stesen TV yang mana orang kata selepas filem itu ditayangkan lebih kurang 2 minggu ataupun sebulan dah keluar di stesen TV. Dan penonton pula rasa lebih baik aku bayar bulan untuk menonton filem ni, aku boleh tengok berkali-kali. Jadi dalam dari segi orang kata rakyat Malaysia ataupun audiens di Malaysia, dia lebih tertumpu kepada kalau kata yang pergi menonton di pawagam ni, dia yang mempunyai jiwa. Dia mempunyai jiwa yang dia memang nak tengok
sesebuah filem tu dekat big screen. Dia nakkan satu kepuasan. Kan? Dia bukan sahaja yalah kalau kata kita tanya sesetengah orang yang minat menonton filem, dia kata kalau kata saya pergi ke pawagam, saya akan dengar the sound effect, walaupun kadang-kadang berbisik pun kita still lagi boleh dengar, tetapi di rumah kita tak dapat. Jadi orang-orang yang berjiwa untuk menonton filem di pawagam ni tak berapa ramai. Sebab macam saya kata tadi, di Malaysia dia bukan lagi bukan budaya menonton filem. Sebab yalah kita daripada kecil pun bila sebut filem ke program television, benda ni melalaikan. Jadi everyone like set in orang kata mindset, benda ni melalaikan, jadi tak perlu. Itu mungkin yang terbawa-bawa sehingga hari ini. Jadi kalau kata kita nak jadikan satu budaya, daripada sekarang, daripada sekolah rendah kita dah kena didik kan, which is tak semua filem itu orang kata melalaikan, buruk dan sebagainya. Cerita, kan? Tapi orang kata macam the parents lah, they should guide dia orang punya kids kan, sewaktu menonton dan sebagainya. Itu yang berlaku di luar negara. Sama juga bagi expatriate yang datang ke Malaysia, sebab saya pun pernah mengajar di International School of Kuala Lumpur, yang mana they guide their kids, the parents guide their kids sewaktu menonton, and then dia bercerita balik benda tu apa kalau kata anak dia tak faham. Tapi kita di Malaysia tak terjadi sebegitu, sebab bukan budaya kita. Jadi itulah saya rasa faktornya disebabkan perkembangan teknologi, dan secara tak langsung sekiranya ini berterusan macam budaya download dan sebagainya, industri kita akan mati lah. Betul. Ataupun pupus tak lama lagi. Betul. Okey adik, kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi, kurang 10 minit sebenarnya. Dan soalan yang terakhir yang saya ingin tanyakan kepada adik, tentang adakah dana-dana daripada kerajaan untuk industri perfilman, industri seni ini sendiri? Okey, very interesting. Saya pun pernah membuat kajian lah dalam perkara ini. Sememangnya ada. Sekarang kalau kata kita sebut berkenaan dengan filem ataupun industri filem Malaysia ni, ataupun tanah air, ianya adalah di bawah Finas, yang secara tak langsung Finas ni adalah salah satu agensi kerajaan yang bernaung di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan sememangnya ada dana dan juga insentif tertentu kepada penerbit-penerbit filem, sama ada yang orang kata yang telah popular ataupun untuk orang kata newcomers, ataupun pembikin filem muda, memang disediakan dana-dana tertentu, antaranya dana pembangunan seni filem dan multimedia. Itu yang pertama. Kedua, dana penerbitan filem kenegaraan dan warisan, dan ketiga, dana kesan khas. Dan yang terkini, saya sempatlah buka website Finas dan sebagainya. Yang terkini, Finas ada memberi insentif kepada penerbit-penerbit filem yang diberi nama FIMI, iaitu Film in Malaysia Incentive, yang mana dia memberi 30% cash rebate for qualifying Malaysian production expenditure. Itu kepada, dan perkara ini diberi kepada penerbit Malaysia ataupun foreigner. Kemudian dia memberi juga additional financial incentive untuk penerbitan filem dan juga TV production ataupun television. Dan format untuk insentif yang diberi ini adalah untuk dokumentari, sama ada untuk terbitan dokumentari penuh ataupun episod, kemudian animasi, filem-filem cerita, kemudian program-program episod, commercial, kemudian series or season, kemudian short film, animation, game show dan juga reality TV. Dan dekat sini yang saya nampak mungkin Finas dia ingin menarik perhatian pelabur-pelabur filem ataupun penerbit filem daripada luar negara, yang mana dia memberi orang kata harga yang agak berpatutan, seperti 5 juta untuk production, termasuk dengan pasca produksi ataupun post production. Sekiranya mereka membuat penggambaran di Malaysia, dan 1.5 juta sekiranya dia memerlukan khidmat orang kata khidmat editing ataupun post production. Dan dalam pada itu juga Finas ada offer lah kepada, it's open to Malaysian and juga foreigners, yang mana
rupa-rupanya banyak syarikat penerbitan di Malaysia yang dilaporkan oleh Finas 650 buah. Banyak tu. Syarikat. Daripada 650 buah ni, 36 daripada bidang yang berbeza. Dan kemudian 25 syarikat post produksi. Kemudian 42 studio untuk disewa. 79 buah syarikat yang sewaan peralatan penggambaran. Kemudian kita ada 3,500 pelakon. Pelakon ni termasuklah yang popular sampailah suang-suang kuku ada. Suang-suang kuku ekstra dan sebagainya. Dan juga 3,000 kru penerbitan. Jadi which is angka-angka ini ditunjuk secara fakta. Jadi saya nampak bahawa ini adalah perkembangan yang amat baik kepada industri kita. Maksudnya now we offer the others untuk datang ke Malaysia membuat production and then kita memberi satu harga yang amat baik. Dan mungkin ke depan lagi kita boleh orang panggil menaik taraf dan sebagainya berkenaan dengan dana tadi tu. Memang Finas ada memberi dana dan sebagainya. Dan dana-dana seperti CGI, kita tengok Cicak Man antara filem yang mendapat dana daripada Finas. Kemudian filem-filem kenegaraan. Filem-filem kenegaraan ni, kalau kata untuk pendengar-pendengar, saya nak bagi faham lagi. Filem-filem kenegaraan ni adalah filem-filem seperti orang kata filem-filem yang menunjukkan semangat kebangsaan dan juga patriotik. Seperti kita tengok dulu Lieutenant Adenan, Hati Malaya, kemudian Paloh dan sebagainya kan. Sebenarnya adalah disediakan dana, cuma mungkin ada disediakan dana. Mungkin ada cara-cara mungkin mereka tak tahu. Saya tak rasa mereka tak tahu. Dia ada cuma. Dana disediakan cuma. Okey, apabila dana itu diberi, adakah kutipan selepas tayangan itu penerbit tersebut mampu untuk membayar semula ataupun mereka bankrupt? Itu sebab tu saya kata filem ataupun perniagaan filem ni kalau kata di Malaysia sangat berisiko tinggi. Sebab itulah saya pernah ada impian untuk menjadi penerbit filem pada umur 35. Maksudnya saya berbaki lagi 2 tahun. Okey. Jadi melihat perkembangan semasa, kadang-kala saya jadi takut. Kan, adakah saya boleh make money? Kan, make money ialah kadang-kadang kita bolehlah dapat geran untuk 1 juta ataupun 2 juta. Tetapi kita pun nak selepas filem itu ditayangkan, dia boom ataupun orang kata ramai orang tengok, yang mana saya boleh bayar balik kepada Finas. Dan seterusnya saya ada untung untuk modal pusingan untuk next film. Tetapi itu yang sekarang ni masih lagi difikirkan, dipertimbangkan. Because untuk masa sekarang ni it's very subjective berkenaan dengan industri filem Malaysia. Kalau kata nak melihat dari segi quantity, yes, we hit the market. But dari segi quality sekarang ini, itu yang merisaukan saya. Seperti Arin tanya tadi, kalau kata filem Indonesia senang masuk ke Malaysia, tapi kenapa filem Malaysia tak dapat dikeluarkan daripada Malaysia ataupun itu yang kita tengok. Mungkin kita banyak sangat lambakan drama-drama daripada luar negara. Yes, tapi kita pernah tertanya tak, adakah Indonesia sedang menonton drama-drama kita? Filipina, adakah mereka menonton filem-filem Malaysia, orang kata filem-filem Malaysia ataupun drama-drama episod? Kalau kata di Malaysia, drama Filipina pun kita layan. Drama Indonesia pun kita layan. Tapi adakah orang mereka layan cerita kita? Itulah dia persoalan dia. Itu persoalan dia. Okey, nampaknya adik setakat ni saja kita membincangkan tentang isu perfilman tanah air. Dan terima kasih kepada GPMS yang setiap minggu sebenarnya segmen Gen Y ini kita bekerjasama dengan GPMS. Okey, insyaAllah kita... Dan terima kasih juga kepada MySuara kerana memilih GPMS sebagai rakan strategi ataupun rakan kolaborasi untuk segmen Gen Y. Terima kasih. Sama-sama terima kasih ni. Okey. Dan kita berehat dulu, sebentar lagi berita ringkas di MySuara FM.